أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, para ibu di dalam majlis pengajian mingguan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali senantiasa kita bersyukurnya pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diizin oleh Allah taala sama-sama kita menghadiri suatu majlis yang sangat barakah, iaitu majlis pengajian. Lebih-lebih lagi kita mempelajari isi-isi kandungan daripada ayat suci Al-Quranul Karim, iaitu tafsir Al-Quranul Karim. Kerana senantiasa kita membuka, senantiasa kita mempelajari, dan bukaan mushaf ataupun Quran ini dibuka dengan suratul Fatihah. Pembukaan Fatihah makna pembukaan ataupun buka. Jadi Quran kalau tak buka, tidak ada pembukaan, maka tidak ada bacaan. Sebelum daripada nak membukakan Al-Quran, kita membukakan hati, dan membukakan hati supaya nak terimakan Al-Quran. Sebab itulah susunan Al-Quran dimulai dengan suratul Fatihah. Walaupun suratul Fatihah bukan di antara surah yang pertama diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah yang pertama mengandungi ajak ataupun perintah supaya kita membaca, iaitu Iqra, bacaan. Tetapi susunan yang disusunkan oleh ulama ataupun oleh sahabat yang himpunkan Al-Quran, maka diletakkan suratul Fatihah sebagai surah pembukaan untuk membukakan mushaf ataupun Al-Quran. Kerana Fatihah di antara surah yang paling besar di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita perhati tentang rahsia yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita melalui suratul Fatihah, beberapa keberkatan yang Allah Ta'ala dah letak ataupun memberi kepada seseorang yang senantiasa beramal dengan suratul Fatihah. Di antaranya suratul Fatihah, nama dia suratul Syafiyah, surah penyembuh daripada penyakit. Maka di dalam suasana kita takut ataupun bimbang-bimbang, jauhkan diri, mengelakkan diri daripada penyakit 19 ni, new normal baru ni, 19 hak ralak yang kedua negara kita ini. Maka kita bergantunglah dengan sekuat-kuat keyakinan dengan suratul Fatihah. Banyak membaca suratul Fatihah.
kerana dia adalah surah tu Al-Waqiyah, surah yang dapat menjagakan kita. Selain daripada kita jaga dah melalui pakaian, melalui tudungnya hidung, melalui menjauh daripada tempat orang ramai, tidak pergi pada tempat-tempat yang agaknya beribu ramai, kita pagarkan penyakit dengan suratul Fatihah. Dan ini berarti sebab itulah surah Fatihah ini diwajibkan kepada setiap umat Islam mengingati dan menghafali. Ngapa? Ingat boleh baca. Kerana dia menjadi satu rukun daripada rukun untuk mengesahkan solat kita, sembahyang kita. Tidak sama dengan surah yang lain. Dan surah lain tidak menjadikan rukun, tetapi suratul Fatihah menjadi rukun dalam solat, dalam sembahyang, sebab ia adalah rahsia yang paling besar. Apabila kita membukakan Al-Quran, kita gunakan qara'a, iaitu bacaan. Quran adalah makna dia bacaan. Dan kita buka dengan baca. Dan mana apabila beripung di antaranya Al-Fatihah pembukaan kita dengan Quran, iaitu bacaan kita, sama ada bacaan yang berbentuk baca ataupun bacaan yang berbentuk tadabbur. Bacaan yang berbentuk mempelajari isi, dan itulah yang menjadi tujuan besar sekali yang Al-Quranul Karim dihantar ataupun diturunkan kepada manusia, supaya manusia membaca dan mempelajari apa yang Allah Ta'ala sampaikan, apa yang Allah Ta'ala kurniakan, apa yang Allah Ta'ala hantarkan kepada kita, supaya menjadi tauladan hidup ataupun panduman untuk kita hidup di alam dunia. Sebanyak 6,000 lebih ayat Al-Quran dan 114 surah Al-Quran. Setiap ayat dan surah itu mengandungi tujuan dan juga pengasas bagi kita. Jadi Al-Quran mengandungi 3 pokok yang paling besar. Kita kena memahami isi Quran ni ada 3 pokok yang paling besar. Pokok yang pertama asas, iaitu masalah at-tauhid, masalah akidah, pegangan ketuhanan, ibadah, dan tidak melaku syirik kepada Allah. Melalui Al-Quran Allah Ta'ala cerita tentang pengenalan hamba terhadap dia. Kita nak kenal Allah melalui Al-Quran, kita nak mengenali sifat Allah melalui Al-Quran. Panggil akidah. Yang kedua ialah syariah. Syariah ni sakut dengan amalan harian kita. Gerak-geri kita panggil syariah. Kewajipan kita panggil syariah. Dan yang ketiga, pokok besar dalam Al-Quran mengandungi kisah, cerita-cerita. Dan cerita ini bukan cerita untuk kita dengar sedap sahaja, bahkan cerita ini untuk kita mengambil pengiktibaran, pengajaran, dan menyesuaikan setiap kehidupan kita. Sebab itu ceritanya bermacam-macam cerita, dan tidak cerita yang sama. Cerita Nabi ni diuji macam ni, cerita seorang saleh ini diuji macam ni, cerita seorang ini diuji macam ni, cerita orang deraka diseksa macam ni. Semua itu menjadi pengajaran, dan setiap zaman, setiap masa boleh menggunakan cerita-cerita tersebut yang disebutkan dalam Al-Quran, supaya kita mengguna di dalam kita menghadapi dan cubaan-cubaan dan cabaran-cabaran yang serupa dengan apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kebanyakan kehidupan manusia ni ada cerita yang serupa dengan kehidupan kita. Ada cerita, sama ada cerita melalui Quran ataupun cerita melalui hadis Nabi yang Nabi ceritakan umat-umat yang terdahulu, maka memanglah ada cerita itu yang kita boleh mari pakai setiap orang dalam kehidupan dia. Cuma dia carikan cerita mana yang serupa dengan apa yang dia menghadapi. Tidak mesti kata kena serupa cerita. Orang ni boleh guna cerita Nabi Yusuf, orang ini boleh guna cerita Nabi Musa,
Orang ni boleh guna cerita Nabi Sulaiman, Nabi Daud, macam-macam cerita yang kita boleh guna di dalam penyelesaian kehidupan masing-masing kita. Sebab itu, kalaulah kita memahami isi kandungan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi Quran yang hidup, Quran yang dapat berjalan, Quran yang dapat lihat kesan-kesan yang mana umat Islam ambilkan Al-Quran sebagai imamuna, ikutan kita. Dan kita tak sebut Quran ni imamuna, Quran ni ikutan kita, tetapi Quran jauh dengan kita. Sama ada jauh di segi bacaan, jauh di segi fahaman, jauh di segi amalan, kita jauh dengan Al-Quran. Dan sebab itu, marilah kita membukakan Al-Quran, Al-Fatihah, membukakan hati dan membukakan ayat-ayat supaya kita dapat memahami isi Al-Quran yang mengajarkan kita. Mana sekurang-kurangnya kita termasuk dalam golongan orang yang membuka, orang yang dalam perhimpunan untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Maka insya-Allah kita mai tengok di antara ayat dalam suratul Nisa. Saya pun tak ingat di mana lah kita berhenti lama. Kerana terlalu lama tu memori dia habis dah lah. Lama-lama ni dia delete habis. Jadi tak ingat mana dah berhenti tahu. Cerita panjang dah. Kehidupan kita ni memanglah dah dia banyak masuk cerita ni tak ingat. Jadi insya-Allah kita ambil ayat 30 ni lah. Tak ingatlah saya pun di mana kita berhenti dulu. Hampir-hampir setahun pun. Mana belum corona lagi. Tengok ayat 30 ni 37 insya-Allah dalam suratul Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat tadabburkan dua keratan ayat Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala mengajarkan kita dan memerintahkan kita. Pertama kali Allah Ta'ala perintah supaya kita ibadat kepadanya. Dan ini menjadi tujuan hidup bagi setiap orang Muslim, bagi setiap orang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tidak jadikan manusia dan jin malaikat untuk beribadat. Wa'budullah. Hendaklah ataupun sembahlah kamu akan Allah. Allah Ta'ala memerintah kita ni sembah dia. Wala tusyriku bihi syai'a. Suruh serta larang. Suruh sembah dia satu dan larang menyentuhi Allah Ta'ala dengan sesuatu. Sebab apa disuruh sembah Allah? Kerana dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Dialah yang memberi rezeki kepada kita dan dialah yang mengerniakan limpahan kurniaannya kepada hamba-hamba pada setiap keadaan dan kedudukan kita. Segala-gala yang kita hasil di alam dunia ini adalah pemberian Allah. Kalau bukan daripada pemberian Allah Ta'ala, kita tidak dapat memiliki sesuatu di dunia ini.
Nah, lebih-lebih lagi kekuatan yang kita ada. Dan gagahnya kita, tenaga kita, pendengaran kita, penglihatan kita, semua bacaan deraan kita, siapa yang kurniakan kita? Allah. Nah, kalau Ta'ala wis sumak ke, wis sumak urat sikit ya, wis sumak sikit ya urat dalam tubuh badan kita ni. Nah, sikit ya sumak raya dalam badan kita ini. Dah ramalah orang-orang yang sumak raya ni. Di zaman sekarang ni ramai dah orang yang sumak raya ni. Dah sen tip lah. Dah sen lohit tip, sen samong tip. Jenis tip-tip ni banyak lah. Nah, semua ini pekurnia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita melalui jagaan kita lah, melalui jagaan usaha kita dan mengelakkan kita daripada bahaya demikian yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat yang besar. Sebab itu setiap kehidupan baru yang kita hidup, setiap pagi kita memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Puji Allah kerana Allah Ta'ala menghidupkan kita di waktu pagi. Kalau bukan Allah, kita tidak dapat hidup di waktu pagi. Ya, pagi ni Allah Ta'ala menghidupkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kerana kematian kita sudah mati di waktu malam. Sudah tidur, sudah lena, sudah tidak tahu apa yang kita berlaku di masa yang kita tidur. Apatah lagi perasaan sudah habis semasa kita hidup. Di mana kita semasa kita tidur? Kita duduk mana? Orang buat apa kita tahu tak masa kita tidur? Tidak tahu. Kita sudah mati. Kita sudah mati, Allah Ta'ala menghidupkan kembali di dunia ini di waktu pagi. Kemudian masa itulah kita memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan ingat bahawasanya setiap pagi yang kita hidup, kita akan kembali kepada Allah suatu hari. Kehidupan di dunia walaupun panjang mana umur kita, tetapi apabila kita kita pejamkan mata, maka seolah-olah tidak ada masa yang begitu pendek sahaja kehidupan dunia. Karena permulaan hidup yang sebenar ialah di saat yang kita meninggalkan dunia ini. Itulah dikatakan kehidupan yang sebenar. Kehidupan dunia, kehidupan sementara, mata'ul hayatud dunia. Kesenangan hidup dunia adalah kesenangan sementara. Wa mal hayatud dunya, dan tidak ada kehidupan dunia melainkan mata, ghurur, tipuan. Tipuan, nama-nama yang diberikan akhirnya sudah hilang nama itu. Hanya yang ditinggalnya mula ya. Habis nama semua. Ikutlah nak boleh nama apa, nak boleh gelaran apa, akhirnya sudah habis tipuan-tipuan itu dan kembali kepada baka asal belaka, iaitu baka mulah belaka lah. Baka asal tu baka mulah lah. Dah dunia ni ambil lah nak baka apa pun, tapi akhirnya klik kepada baka asal kita dan klik kepada tempat asal kita, asal kejadian kita daripada tanah. Minha khalaqnakum. Daripada itulah kami jadikan kamu. Wa minha nukhrijukum, dan daripada itulah kami menetapkan kamu. Wa minha nu'idukum, dan daripada tanah itulah akan kembali kamu kembali kepada Allah Ta'ala. Ini hakikat hidup kita. Sebab tu hakikat kalau kita memahami kensan hidup manusia ni ibadat pada Allah. Sama ada kita perempuan, sama ada lelaki, sama dia. Bukan kata perempuan ni ringan sikit ibadat, lelaki ni kuat, tidak. Man amila salihan min zakarin aw unsa, sesiapa yang berbuat amal baik di kalangan lelaki atau perempuan, sama wa huwa mu'min, sama dua tu akan dapat balasan. Lirijali nasibum mimma iktasabu, lelaki dia dapat habuan apa yang dia usaha. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, orang perempuan juga dia akan dapat habuan apa yang dia usaha. Setiap manusia, setiap kita ni boleh habuan apa kita kerja. Dan lelaki habuan dia, kewajipan dia memang besar. Perempuan juga dia ada kewajipan dan tanggungjawab yang besar, sama ada tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah, dan apabila kita beribadat kerana dialah yang memberi, maka dialah yang berhak kita mengasalkannya.
dan tidaklah kita menyenguti Allah Ta'ala dengan sesuatu. Dan inilah dinamakan tauhid. Apa tauhid? Mengasahkan Allah. Dan inilah menjadi asas kewajipan kepada kita mengasahkan Allah. Sebab itu datang pada hadis Muaz ibn Jabal, satu kali Nabi tanya dia, kuntu radifan Nabi SAW, dia pernah naik unta bersama Rasulullah, di belakang Rasulullah. Jadi Nabi ni kadang ada unta dia muat dua orang sahabat, seorang sahabat di belakangnya. Dah, kadang-kadang naik dua orang di atas unta. Ya, unta ni ada gagah dia, boleh muat dua orang unta kan. Boleh naik dua orang. Kadang-kadang duduk sekali dengan Nabi dalam unta, dalam seekor unta. Ini kemuliaan sahabat apabila dapat naik unta bersama dengan Nabi. Bukan satu kemuliaan, dan bukan semua sahabat yang dapat naik unta bersama Rasulullah. Hanya beberapa bilangan sahabat yang digelarkan radifun Nabi, teman ataupun dagangan hak duduk sekali dengan Nabi dalam kenderaan. Termasuknya Muaz ibn Jabal. Lalu itu dia tanya, Nabi tanyakan Muaz, atadri ma haqqallah 'ala al-ibad? Hei Muaz, adakah engkau mengetahui apakah kewajipan hamba yang wajib ke atas Allah? Apa kewajipan kita yang wajib kita kena tunai kepada Allah? Sahabat jawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul lebih tahu. Maka katanya Nabi, an ya'buduhu, kewajipan hak yang mesti kita guna, kita buat terhadap Allah ialah hendaklah beribadat kepadanya, wala yusyriku bihi syai'a, dan jangan syirik. Ini besar ni, benar tauhid ni. Mengabdikan diri hanya kepada Allah, tidak syirik. Sama ada syirik ta'at, syirik muhabbah, syirik permintaan, macam-macam syirik. Kadang-kadang kita faham kata ibadat ini hanya menyembah Allah Ta'ala, tidak menyembah selain daripada Allah. Itu adalah zahir ibadat kita. Tetapi hati juga perlu kepada ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisi, kena ikhlaskan hati. Hati kita tidak bercampur dengan benda-benda lain. Sebab kalau bercampur dengan benda lain, walaupun kita ibadat tapi bercampur dengan benda lain, sama ada riak, dinamakan syirik khafi. Sebab Nabi kata, akhwafu ma akhafu alaikum ar-riya, atau syirkul asghar, yang aku paling takut ke atas kamu ini bukan syirik akbar tapi syirik asghar. Qalu ya Rasulullah, apa diakah syirkul asghar itu? Nabi kata ar-riya, ialah riya. Riya ni buat apa-apa nak wirai lahap. Lebih di zaman kita ini. Di zaman yang ada naik teknologi, setengah orang ni dia tai tak sok 24 jam. Dia duduk rumah baca Quran pun tai tak sok. Dia duduk rumah semaya pun dia tai tak sok. Dia terlupa nak katuk tai tak sok, dia tidur dengan suami juga tai tak sok. La ilaha illallah, terlupa kerana tai tak sok 24 jam. Ingat ada setengah-setengah orang ni. Sebab tu dunia baru kan, dunia arah baru ni macam-macam kita akan dapat lahat. Tetapi kalau itu perlu kepada hatilah. Bukan atas semua itu salah. Bagi orang yang niat untuk nak dakwah, untuk nak mengajar dakwah apa semua ni, perlu menggunakan alat ini. Tetapi bukan semuanya dicelakan. Tapi tengok keadaan lah. Tengok kepada tujuan dia. Kalau buat semata-mata riak, maka itu dia tidak akan dapat habuan. Hari esok kita tidak akan dapat habuan, kerana semua habuan itu sudah kita ambil dalam dunia ini. Dan orang cukup memujikan kita. Orang kata Masya Allah, dia ni gajing, dia ni suara sedap, dia ni pandai. Itu habuan yang kita boleh dalam dunia. Maka apabila boleh dalam dunia, hari esok Allah Ta'ala tak bagi dah. Ana ughniya ani syuraka. Allah Ta'ala kata, aku ni terkaya daripada penyekutuan kamu. Wa man amila asyraka ma'i taraktuhu wa syirku. Sesiapa yang beramal tetapi dia ada syirik, dia ada riak, aku tinggalkan dia serta penyekutuan dia. Mungkin ambil hal inilah. Kalau mu nak orang tengok, mungkin minta habuan ke dia lah. Tidak ada habuan daripada Allah. Sebab itulah ibadat kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Selepas daripada Allah Ta'ala memerintah kita ibadat, tu haqqullah 'alal ibad. Dan tanya lagi Muaz, Nabi tanya lagi Muaz, atadri ma haqqul ibadi, ma haqqul ibadi 'ala Allah. Dan apa diakah hak Allah Ta'ala mewajibkan atas diri dia terhadap hamba dia?
apabila mereka lakukan demikian, apabila hamba dia ibadat pada Allah Ta'ala dah, tidak melakukan syirik dah, gapo kewajipan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala mewajib atas diri dia, maka Muaz kata dia tak tahu, Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Nabi Raya kata alla yu'azzibahum, Allah Ta'ala buat perjanjian, kata Allah Ta'ala tidak akan mengazabkan mereka selama-lamanya. Allah Ta'ala janji dengan diri dia, sesiapa yang tidak syirik, beribadat hanya kepada Allah, Allah Ta'ala tidak azabkan kita. Itu perjanjian Allah Ta'ala. Wabil walidaini ihsana. Lepas tu Allah Ta'ala turun daripada darajat ibadat kepada darajat kebaikan yang paling tinggi sekali. Sehingga Allah Ta'ala muqaranah, yang mana hubung darajat ibadat dengan darajat kebaikan, iaitu kebaikan yang kita lakukan terhadap dua ibu bapa. Wabil walidaini ihsana, dengan dua ibu bapa kamu hendaklah kamu melakukan kebaikan. Sebab apa diwajibkan kita lakukan kebaikan terhadap dua ibu bapa? Dengan sebab kedua-dua itu menjadi sebab hidupnya kita di alam dunia, menjadi sebab keluarnya kita di alam dunia ini, dan menjadi sebab adanya kita daripada tidak ada. Cukup walaupun ibu bapa tidak padu kita, ibu bapa tak pernah pera kita, ibu bapa tak pernah jaga kita, tetapi cukup dia menjadi sebab wujud kita di dunia ini, mesti kita melakukan kebaikan terhadapnya. Setengah orang buat dalil, ayah tak pera saya, mak tak payah saya, maka saya pun tak pera mak lah. Boleh tak kita buat dalil lagu tu? Oh, kena. Kita nak balas lagi tu, kena tak? Kalau mak pak tak ada, kita ni ada tak? Tak ada kita ni. Dah nyawa tak ada dulu lagi. Sebab adanya kita, boleh jadi kita belakang-belakang ni kita lebih kaya. Kita senang, Allah Ta'ala kurnia kesenangan, khidjah, mengaji tinggi, jadi orang ada nama, ada harta, ada duit. Tetapi ibu bapa susah, padang dia, aku tak cara kerana halus-halus dia tak pera aku. Ini bukan balasan. Mencukupi dengan kita syukur, alhamdulillah, dengan sebab ada ayah dan ibu lah menyebabkan saya boleh hidup dalam dunia ini. Walaupun masa muda, masa saya kecil dia tak memelihara saya, boleh jadi ada keuzuran ataupun ada kejahilan. Kalau tak uzur pun, jahil misalnya, dah boleh anak sorai lepas, nak beranak je lepas suka. Ada juga jenis lagu tu. Tak merah anak nak berserah beranak lepas orang. Tapi anak kena ingat, walaupun ibu bapa tidak memeliharakan kita, sampai satu zaman yang dia perlu kepada pertolongan, kita seorang anak mesti memberi pertolongan. Jangan berdalil kata dia tidak memelihara kita, dia tak pernah beri duit kita, dia tak pernah jagakan kita, kita tak mau jaga dia. Sebab apa? Sebab adanya kita di dunia, disebab adanya dua orang ibu bapa. Cukup dah dengan sebab kita beranak tubik daripada rahim ibu, daripada mani bapa kita, cukup dah kita kena tunaikan kewajipan selaku anak. Wabil walidaini ihsana, mungkin buat baik dengan dua ibu bapa. Allah Ta'ala aturkan kebaikan selepas daripada ibadat pada dia, buat baik pada dua ibu bapa selalu. Allah, besarnya hak kita terhadap dua ibu bapa. Sebab tu dalam ayat lain Nabi Sulaiman kata anishkurli wali walidaik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain. Lepas pada ibadat, buat baik pada dua ibu bapa. Ini besarlah bagi sesiapa yang masih ada lagi dua ibu bapa ni. Kemudian apabila Allah Ta'ala suruh baik dengan dua ibu bapa, banyak dalam hadis-hadis yang lain tu tentang kelebihan kita melakukan kebaikan dengan dua ibu bapa kita ni, dan dia di antara tanda syurga, al-jannatu tahta aqdami ummahat, syurga di bawah tapak kaki ibu. Banyaklah ada hadis yang kita boleh baca. Wabil walidaini ihsana, dengan dua ibu bapa kamu melakukan kebaikan. Wabidzil qurba, selain pada buat baik pada ibu bapa, orang yang paling dekat sekali dengan kita dua ibu bapa. Dan lepas pada itu siapa? Wabil ihsana wabidzil qurba, dan dengan sekalian qarabat. Waris warah lah, kita panggil waris warah. Qarabat,
sama ada di kalangan lelaki atau perempuan. Buat baik ibu bapa, sudah tidak ada dua ibu bapa. Memang kadang-kadang sudah tidak ada. Kita ada qurba, ada pula hubungan rapat dengan dua ibu bapa kita. Qurba ni melalui dua ibu bapa kita. Sama ada adik-beradik dia, anak saudara dia, saudara ibu bapa. Ya, jadi ibu adik kerabat kita. Jadi seolah-olahnya apabila buat baik pada ibu bapa, sudah tidak ada dua ibu bapa, bidzil qurba, lihatlah kepada kerabat-kerabat dua ibu bapa kita. Siapa yang menjadi kerabat dua ibu bapa kita? Wa bizil qurba, hendaklah kamu melakukan kebaikan kepada kaum kerabat. Kaum kerabat kita ni melalui dua ibu bapa kita lah. Ada lelaki perempuan. Sebab tu satu hadis Nabi kata, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah. Kita memberi sedekah pada orang miskin, ini dibilangkan satu sedekah. Wa 'ala dzi rahimi sadaqatul wasilah. Dan kita memberi sedekah kepada kaum kerabat. Rahim ni adik-beradik dibilangkan dua, dibilangkan sedekah dan dibilangkan hubungan rahim. Hubung rahim. Yang peliknya orang kita, kalaulah kerabat dia tak suka bagi. Tapi kalau orang jauh-jauh, orang luar-luar, dia suka bagi. Ini peliklah. Sebenarnya dia kena memulai kerabat dia dulu, yang paling dekat dulu. Kemudian dia pergi kepada yang jauh-jauh. Sudah habis dia beri pertolongan kepada kerabat yang dekat, maka dia pergi kepada kerabat yang jauh. Itu tertib di dalam memberi pertolongan. Kalau dia berhajat kepada pertolongan. Kalau dia tidak hajat ada pertolongan, semua kerabatnya masya-Allah orang yang senang belaka, orang yang tidak perlu pada pertolongan, tak apalah. Tetapi kalau kita tinggalkan kerabat dan kita suka menolongkan yang lain, kerabat ikut dia lah. Ini adalah salah di dalam cara pemberian kita. Sebab Nabi kata sedekah kepada kaum kerabat ini boleh dua pahala. Pertama, boleh pahala sedekah biasa, sedekah. Yang kedua, boleh pahala kita menghubungi rahim. Apa dia rahim? Rahim ni kerana asal kerabat daripada mana? Daripada rahim ibu. Adik-beradik mak kita daripada mana? Daripada rahim mak dia. Adik-beradik mak saudara kita ni daripada mana? Daripada rahim ibu dia. Dan kita dengan saudara kita daripada mana? Daripada rahim ibu kita. Sebab tu dia katakan rahim. Rahim tu lah daripada rahim ibu yang sama. Tu kerabat dia panggil silatul rahim. Hubungkan rahim kerana dia datang daripada rahim yang sama. Datang daripada kandungan ibu yang sama. Kita dengan adik-beradik kita datang daripada kandungan ibu yang sama. Dan ibu kita dengan pak saudara kita semua tu datang daripada rahim ibu dia yang sama belaka. Sebab itu dinamakan rahim. Silatul rahim. Dan hubungan ini tak boleh nak putus. Wattaqul arham ni tak boleh putus. Tapi manusia memanglah kadang-kadang memutuskan rahim. Sebab tu pepatah Arab dia kata nak mengenali saudara adik-beradik, kenal ketika membahagikan pusaka. Nak kenal dia, tengok kau bagi pusaka. Bagi pusaka ni boleh kenal lah adik-beradik sebenar macam mana nikah bagi pusaka. Kalau bagi pusaka, Masya Allah baiknya puak dia, tak payah bagi pusaka, mudah. Hak kakak ni jom belaka ikut adik. Ni kenal lah baik. Tapi kalau bagi pusaka ni, hak kakak ni tak jauh sikit abuk, walaupun setai pun tak jauh ni, ni payah. Bahkan nak ambil lagi, aku jatuh nak ambil semua. Memanglah jatuh boleh dua bahagian, tetapi dua bahagian yang Allah Ta'ala beri pada lelaki kerana kewajipan dia mesti jaga adik dia. Dia mesti jaga mak saudara dia. Dia mesti jaga perempuan-perempuan yang boleh satu bahagian. Tapi mak kita ambil dua bahagian, dia lari selalu, tak mari dah. Itu sebab tu Allah Ta'ala beri lelaki dua bahagian, sebab kewajipan lelaki mesti jaga. Pada asalnya dia beri banyak tu untuk nak jaga, untuk suruh jaga. Ni kita nak hak ambil dia, hak jaga tak sih. Sebenarnya orang menerima pusaka ini yang dikatakan wali kan. Wali ni terima pusaka, bukan sekadar pusaka, bahkan hutang si mati dia mesti menerima. Kita kalau hutang, tak ada dia wali. Kalau hutang. Tapi kalau pusaka, kawan ni wali. Mengaku wali kalau pusaka ada. Tapi kalau pusaka tak ada hutang, si mati ada hutang. Dia yang wali itu mesti menanggung hutang itu. Tapi kita tak bayar kan? Bukan dia kita tak bayar hutang. Dia pakai ambil ya. Tapi kalau pusaka, tak boleh tu hai sahwi pusaka.
Allah Ta'ala bui belaka. Saka berbui, tanggungan kewajipan juga Allah Ta'ala bagi. Nah, mas'uliyah kewajipan pun bui, harta pun boleh, tapi dia kena ada kewajipan. Nah, ini salah banyaklah mak kita guna lagu tu. Kemudian buat baik pada zil qurba. Nah, ni orang dhaif belaka turun mai kepada satu kumpulan yang lemah pula. So kita buat baik kepada siapa? Wal yatama, anak yatim. Siapa anak yatim? Ialah orang-orang yang hilang dua ibu bapaknya ataupun hilang bapaknya di masa dia kecil. Nah, sebelum daripada balik dia, kerana dia telah hilang orang-orang yang menjagakan dia dan orang yang infak terhadapnya. Maka Allah Ta'ala suruhkan kita melakukan kebaikan kepadanya. Wal masakin, dan segala orang-orang miskin. Nah, surat baik belakang ni, miskin, banyak mana orang miskin, iaitu orang-orang yang berhajat, yang tidak cukup di segi hajat dia. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya memberi pertolongan kepada mereka, supaya menyempurnakan keperluan hidup mereka dan hilang kemudaratan terhadap mereka. Kemudian wal jari dzil qurba wal jaril junub. Suruh buat baik terhadap jiran-jiran. Jaril dzil qurba, jaril junub ni ada banyak tafsir. Setengah kata jaril dzil qurba ni ialah jiran-jiran yang menjadi waris-waris kita. Kadang-kadang kita setengah-setengah keluarga ni rumah dekat-dekat keluarga dia. Ni keluarga ni duduk sini belakang, pak saudara, anak saudara, sepupu, dua pupu, jaril qurba. Panggil jiran lagi, ada hubungan qarabat lagi. Wal jaril junubi, dan jiran yang jauh, iaitu jiran yang bukan qarabat. Mana tak ada kena gapo tapi pen-pen ban apa ni jiran rumah kita. Tidak kena adik-beradik duduk. Ini mesti buat baik ya kepada jiran. Nabi SAW dalam satu hadis, banyak sekali hadis-hadis yang Allah Ta'ala suruh kita melakukan kebaikan terhadap jiran. Dan ada penafsiran lain mengatakan jarizil qurbani ialah jiran muslim, wal jarizil junubi ni jiran yang bukan muslim. Sama ada orang Nasara, orang Yahudi dan orang bukan muslim, dikatakan jarizil junub, jauh, jiran jauh. Ada juga mengatakan jarizil qurba ini makna dia orang perempuan, dan jarizil junubi ini orang yang di dalam perjalanan kita. Ada banyak-banyak penafsiran lah. Tapi maknanya mudah-mudahan makna jiran kita, tetangga kita, sama ada waris-waris kita, sama ada jiran yang muslim, sama ada jiran yang bukan muslim juga, mereka digelarkan jiran. Maka wajib kita melakukan kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisu. Hadis Nabi, senantiasalah Jibril menyuruhkan aku, wasiatkan daku dengan melakukan kebaikan terhadap jiran, sehingga aku menyangka bahawa jiran itu dapat menerima pesaka. Jadi Jibril ni rakyat pada Nabi SAW, wasiat suat baik pada jiran, sehingga Nabi sekarang kata jiran ni siapa berhak menerima pesaka, kerana terlalu banyaknya pesanan suat baik pada jiran. Sebab itulah apabila Maryam Asiyah ditikai oleh Firaun, dia minta kepada Allah nak jadi jiran Allah Ta'ala. Rabbi ibnili 'indaka baitan, Rabbi ibnili 'indaka baitan, ya Allah, membinakanlah di sisi engkau suatu mahligai, suatu rumah di syurga. Minta jiran dulu sebelum daripada rumah. Minta nak duduk sekali tepi Allah Ta'ala sebelum daripada membinakan rumah. Sebab itulah ulama mengambil kaedah, dalam suatu kaedah dia kata al-jaru qabla ad-dar. Sebelum daripada kita nak membinakan rumah, kita pilihkan jiran dahulu. Jiran sebelum daripada rumah. Sebab kalau kita pilihkan rumah, di mana saja kita buatkan rumah, tetapi kita hasilkan jiran yang tidak baik, maka tidak akan timbulnya kebaikan dalam kehidupan rumah kita. Tetapi kalau kita bolehkan jiran yang baik, walaupun dan rumah kita membinakan di tepi rumah dan jiran kelilingnya, ini dia kata besarnya masalah bi'ah, masalah sepak buat dalam sangkum. Nak pergi bina rumah, tengokkan jiran dulu. Setengah orang ni dia suka kata aku nak bina mana, kita tengok jiran. Oh, di sini kita bina sebab status kita di sinilah. Kerana orang di sini ni kaya-kaya belaka, dan kita termasuk orang kaya ni nak bina tempat. Kalau Malaysia dia kata tak suatu perkampungan yang nama Highland, apa nama Highland, apa nama
Highness apa, kampung orang kaya. Ada satu perkampungan dia panggil perkampungan orang milioner. Jadi orang milioner boleh duduk kat situ lah. Jadi perkampungan ni, rumah ni ratusan juta belaka orang panggil. Perkampungan orang kaya lah. Dia buat satu kampung orang kaya. Orang kaya ni memang dia kaya sungguh lah. Kita cuma masjid dia pun besar lah. Tapi orang semaya 5 orang lah. Tak ramai orang semaya lah. Yang besar Abdullah ni, setiap buah rumah ni ada musalla dalam rumah, kan orang kaya. Ada Malaysia ni ayat ni. Hadis lagi, ada satu hadis lagi yang Nabi ayat satu hadis daripada Amr bin As, dia kata khairul ashab 'inda Allah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah sebaik-baik mereka itu untuk sahabatnya. Wa khairul jiran 'inda Allah, dan sebaik-baik jiran di sisi Allah khairuhum li jarihi, yang baik sekali untuk jirannya. Orang baik sekali, saing baik sekali di sisi Allah Taala ialah saing buat baik kepada saing dia. Jiran baik sekali kita buat baik. Siapa yang sebaik-baik jiran, dia melakukan kebaikan terhadap jiran dia. Sebab itulah jiran, Nabi kata la yashma'ur rajul duna jari. Tidak kenyang oleh seorang lelaki selain daripada jiran dia. Makna dia tidak mempeduli jiran dia. Dan seorang lelaki dia senantiasa mengetahui jiran kita. Lebih lagi di zaman ni dan masa ni, masa yang panggil banyak datang kesusahan. Kalau dunia duk melanda penyakit ni lagi, akan timbulnya kesusahan yang berpanjangan. Dan dari dunia ni akan timbul kelaparan, kebuluran akan timbul kalau berpanjangan di segi penyakit ni. Akan timbul ni. Kalaulah penyakit ni tak habis dah setahun, 2 tahun, 2-3 tahun, akan timbulnya banyak orang yang miskin. Orang kerja tak boleh kerja, syarikat bank gerak, macam-macam, timbul kesusahan. Sebab itulah kita kena adalah perasaan isar terhadap saudara-saudara kita. La yashba', mana dalam hadis lain kata tidak sempurna iman seseorang yang tidur lelak wa bata jarahu ja'ian, dan tidurlah jiran dia dalam keadaan lapar. Kita ni kenyang, boleh tidur, makan cukup, dah hanya duk pilih kedai, yang kedai mana. Lepas tu pilih kedai pun pilih kedai kolam kering pula. Kedai tak ada kolam kering tak masuk kerana bayut tak bayar. Kita ni kolam kering pula ni. Bubuk kolam kering lah, macam-macam, bubuk raut canak lah, raut canak apa banyak perkara lah. Dah duk bubuk kita lah ni. Jiran kita tak padu. Sebab itulah dalam kejahatan juga, kalau melakukan kejahatan dengan orang biasa ni jahat dah, tapi melakukan kejahatan dengan jiran lebih besar-besar. Sebagaimana satu hadis Nabi kata, ma taquluna fi zina, apakah pendapat kamu tentang perzinaan, tanya sahabat. Sahabat jawab, haramun ila yaumil qiyamah, zina ni haram sampai kiamat lah. Maka Nabi kata li an yazni ar-rajul bi 10 niswatin, kalau seorang lelaki berzina dengan 10 orang perempuan, aisara alaihi min an yazni bi imra'atin jar, lebih ringan kepada dia daripada dia berzina dengan perempuan jiran dia. Jadi kalau bukan makna atas zina ni bolehlah 10 orang, bukan tak boleh. Mana 10 orang zina, besar-besarlah 10 orang ni. Tapi kalau dia berzina dengan seorang perempuan yang jiran dia, lebih besar lagi dosa daripada 10 orang lagi. Sebab apa? Sebab tempat taruh perasaan, taruh harapan, tetapi dia melakukan kejahatan dengan jiran dia. Ma taquluna fi saraqah, apa yang kamu kata di dalam pencurian? Apa mak curi ni? Dia kata haram, haramah Allah, Allah Ta'ala haram sampai kiamat curi ni. Maka Nabi kata la an yasraqa ar-rajul, kalau seorang lelaki curi daripada 10 buah rumah, kemudian dia dicuri di rumah, satu rumah jiran dia, lebih besar lagi dosa daripada 10 buah rumah tu. Lah, jiran ambil sendiri tepi rumah ni. Kita harap-harap jiran lah, kita pergi ke mana rakyat pada jiran jaga rumah. Tapi harap-harap jaga ni, harap-harap pagar makan sendiri. Dah, kita harap jiran, kerana jiran sebagai pagar rumah kita. Dan dialah orang pertama mengetahui keadaan kita, orang yang pertama mengetahui kedudukan kita. Datang-datang jiranlah yang curi. Sebab tu dalam Islam, kalau curi tepi rumah makna jiran, lebih besar dosa daripada curinya 10 buah rumah yang lain. Bukan makna atas curi 10 buah rumah boleh, dosa besar, dosa
Tapi yang jiran ini lebih besar lagi dosa. Nah, wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Dah, was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Dan orang-orang ibnu sabil. Sebab itulah satu hadis yang kata jiran ini ada 3 perangkat. Pertama, jiran yang ada hak saya, iaitu hak jiran. Nah, ini hak saya, mana hak jiran. Yang kedua, jiran yang ada 2 hak, iaitu dan jiran yang ada 3 hak. Nah, pertama jiran ada hak besar, itu ada 2, lepas 3. Hak ada hak 1 ini ialah jiran musyrik. Nah, jiran yang bukan orang Islam. Ini kita wajib buat baik kerana dia semata-mata jadi jiran kita. Tahu ke mana? Bila kita rumah ni, rumah kita bukan orang Islam. Dah, jadi jiran kita. Dah. Maka apalah jadi jiran ikut dia. Ya rumah orang Syiah, dia ada anjing, aku ada kucing. Dia anjing dia berak, kita suruh kambing kita pergi berak rumah dia. Dia nak lari dulu. Dia nak pergi dulu. Dia anjing. Kita kambing. Mana nak pergi dulu tahu tu. Dia perah anjing, aku perah kambing tu. Dia tak anjing, dia tak kambing. Aduh sebalah aku ni. Memang ya jiran ni macam-macam lah. Kalau boleh jiran baik, alhamdulillah. Tapi kalau boleh jiran yang tidak menjaga perasaan pening kepala, kriak semua. Tengok sikit jela. Lepas tu kita tanya Tok Bomo, Tok Bomo kata jela dah. Tak ada apa bala. Kita ni mudah benar. Dah sakit sikit jiran. Jadi Tok Bomo berkata, jiran mu lagu mana? Dia klik mari mata dia masai. Mata dia juling dah. Dia masai lah, mata dia juling dah. Kita kena senyum dia. Ni dia juling dah. Kita tahu dia tu tengok kuku juling semua. Dia mata juling dah. Tak juling lagu mana dia juling dah. Sebab tu jiran ni payah. Jiran hak ada sahnya, jiran hak bukan Islam. Kerana dia tidak ada rahim dan hanya kewajipan jiran. Adapun jiran yang ada 2 kewajipan ialah jiran muslim. Jiran orang Islam. Pertama hak orang Islam, yang kedua hak jiran. Dan jiran yang ada 3 hak ialah jiran muslim yang ada rahim lagi Islam. 3 lah jiran hak apa ni qarabat tu. Hak jiran sah, hak saudara muslim sah, lepas tu hak qarabat pula. 3 kewajipan yang kita mesti melakukan kebaikan terhadap jiran. Wasahibi bil jam, dan qarabat kamu. Sahibi bil jam ni teman-teman kamu. Setengah kata sahibi bil jam ni perempuan. Dan setengah kata teman di dalam perjalanan kita, saudara dalam perjalanan. Sebab itu dalam pepatah Arab dia kata nak mengenali saudara ini kita kenalkan di saat di dalam perjalanan. Nak kenal saudara baik, kawan yang baik kita kenal di dalam perjalanan. Dan dia kata nak kenalkan lelaki baik, suami yang baik, kita kenal dia ketika isterinya sakit. Sungguh tak tahulah. Dia tanya abai kita lah. Nak kenal suami yang baik ialah ketika isterinya sakit. Dan nak tahu kan isteri yang baik ketika suaminya miskin. Baru tahu tina ni bagus tak bagus apabila suami dia miskin. Kau kaya ni baik semua 4 orang baik belaka. Tapi dia miskin tinggal seorang. Yang 3 lagi minta maaf berkahwin nak pergi dulu Malaysia. Tinggal. Itu pepatah orang Arab dah. Memang sebenarnya gitu lah. Nak kenal lelaki ketika kita sakit. Dia kelik sepak meja selalu sakit ni. Itu pepatah orang Arab dia kata lagu tu. Sebab tu nak kenal saudara, nak kenal saudara masalah bagi pusaka tadi. Nak kenalkan sahabat ketika musafir. Wasahibi bil jam. Allah Taala suruh kita buat baik dengan teman kita di dalam musafir. Ar-rafiqus salih saudara. Wa banis sabil, dan suruh buat baik terhadap jiran orang pendatang. Duyuf tetamu atau pendatang, orang musafir semua ni. Wa banis sabil wa ma malakat aymanukum, dan suruh buat baik terhadap orang di bawah jagaan kita, iaitu hamba-hamba seraya ataupun saya kata orang-orang di bawah tanggungan kita, termasuk anak-anak qali kita, orang-orang di bawah jagaan kita, termasuk wa ma malakat aymanukum. Pada asalnya malakat aymanukum hamba seraya lah, tapi di zaman kita ni tidak ada hamba seraya, maka setengah kata boleh masuknya orang-orang yang di bawah jagaan kita, orang gaji kita, rumah kita,
Masuk orang yang di bawah jagaan kita yang dhaif ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala suruh kita buat baik. Sebab itulah sabit daripada hadis Nabi SAW, Nabi berpesan di akhir-akhir hidup dia, Nabi kata as-salat as-salah, jagalah semayang dan jagalah orang-orang di bawah tanggungan kamu, iaitu masuk hamba-hamba. Nabi suruh buat baiklah terhadap mereka. Satu hadis Nabi SAW, Nabi kata ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah, apa yang engkau memberi makan kepada diri engkau, maka itu bagi engkau sedekah. Kita nak beri makan diri kita pun sedekah juga. Nah, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sedekah, memberi makan kepada anak-anak kamu juga sedekah. Wa ma at'amta zawjatak fahuwa laka sedekah, memberi makan kepada isteri-isteri kamu juga sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sedekah, memberi makan kepada khadam, penolong-penolong kamu juga sedekah belaka. Dan hatta luqmata, sehingga satu suapan fi imra'atik, yang kamu bubuh di dalam mulut perempuan isteri-isteri kamu juga sedekah. Masuklah sedekah juga. Kurang-kurang kita tak sedekah dalam hari dah lah ni. Ya, kita orang lelaki ni sedekah rumah dah ni. Ya, pagi hari sedekah ke anak dah, pagi hari sedekah isteri dah, sedekah pada orang jaga dah. Isteri juga boleh sedekah juga. Sedekah ke orang tu, sedekah orang ni. Mana amalan sedekah ni bukan kata sedekah yang lain sahaja. Dan amalan yang kita buat setiap hari termasuk dalam sedekah juga. Dan kalau kita niat yang baik. Sebab itulah Rasulullah SAW kata kafa bil mar'i ithman, cukup dah bagi seseorang itu berdosa an yahbisa amman yamliku qutahum, dia tidak bagi kepada mereka yang dia memiliki makanannya. Mana sekat makan ni tak kepada orang yang menjadi kewajipan dia makan, cukup berdosa. Tu saya makan. Wi lapar. Kurung dia wi lapar. Ada ke orang kurung isteri wi lapar, kurung anak wi lapar, kurung orang jaga dia, kurung marah, tak wi makan, itu dosa. Sebab itulah Nabi kata lil mamluk ta'amuhu wa kiswatuh, wajib kita nak makan pakaian dan makanan. Dan jangan taklif, suruh dia buat kerja barang yang dia tidak kuasa. Sama ada dia makan gaji kita dah, kita suruh dia pergi harap tu agak boleh tak kuasa. Kita kena dia buat kerja benar dia kuasa, jangan benar dia tak kuasa. Suruh naik nyo misalnya, dia tak pandai naik nyo, nyanyo ke dia. Mu naik nyo, mu dia nak kali ku mu naik nyo boleh. Tak naik nyo kata, nyanyo dia. Dia tak pandai naik nyo, beruk naik nyo boleh. Dia bukan beruk. Kita paksa suruh dia naik nyo, dia tak boleh naik nyo. Tak boleh lah, dia tak kuasa lah. Tapi kalau dia tu mamak beruk dah tak apalah. Dia orang ni mudah nak kenal dia, tengok dia bawa beruk duk mana. Kalau beruk duk depan mutu, kita akan panggil beruk mamak. Sebab beruk depan. Kalau dia tak beruk di belakang, kita kata mamak beruk dia. Sebab apa? Sebab dia duk depan, beruk dia duk belakang. Bagi tenang mana dua tu kita tengoklah. Gelaran tak boleh ni, gelar dia tak boleh. Tapi cek kalau kata mamak beruk, beruk dia duk belakang. Kalau dia kata beruk mamak, beruk dia duk depan. Itu cek mudah-mudah. Boleh? Ada orang ni gelar ni. Sebenarnya gelaran ni tak molek. Tapi apabila orang kenal lagu ni, orang gelar mamak beruk. Bini dia pun nak marah. Bini kata jangan kata mamak beruk, kata beruk mamak. Sebab mamak ni wak beruk duduk depan. Bini dia duduk belakang. Bini dia marah. Sebab kata mamak beruk, bini duduk belakang tu. Marah lah. Beruk mamak duduk belakang. Sebab tu gelaran macam ni orang Melayu banyak. Dan gelar tak comel ni. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak kasih suka kepada orang-orang yang ada sifat takabbur ataupun sifat ujub, sifat mementingkan diri sendiri dan mementing bahawa tidak ada kebaikan melainkan diri dia dan dialah lebih baik. Sebab itulah cara untuk nak hilangkan sifat takabbur ini, sifat berasa kita lebih baik pada orang, cara kita buat baik pada mereka. Buat baik pada dua ibu bapa, buat baik pada jiran, buat baik pada tetangga. Semua orang di keliling kita boleh kebaikan kita, maka hilanglah sifat takabur. Tapi apabila ada sifat takabur, sifat ananiah orang panggil, sifat kepentingan diri sendiri. Tak suruh baik pada orang, dia berasa dia lebih belaka, tak perlu orang, tak perlu tolong orang, tak perlu, semua tak perlu orang. Sampai satu hari rumah dia bakar, dia panggil orang tak biar mari. Bakar beriki rumah dia. Sebab apa? Sebab dia tak pernah memberi pertolongan pada orang. Jangan ingat satu hari boleh jadi kita juga perlu pada pertolongan orang yang paling dhaif di kalangan kita.
Maka sekadar itu insya-Allah satu ayat pada pagi ini, mudah-mudahan kita usahalah supaya kita amal dengan ayat yang pendek tapi memberi satu makna dan satu jalan untuk kita hidup lebih baik, iaitu selain daripada ibadat pada Allah, kita melakukan kebaikan. Dan sama ada kebaikan orang yang paling dekat dengan kita dan kebaikan yang akan kepada tertib-tertib yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka sekadar itulah pada pagi ini insya-Allah taala. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.